Salam sejahtera, kita bertemu lagi dalam berita Borneo Today TV malam ini. Kerajaan Sabah tidak akan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB). Kerajaan Sabah tidak akan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB) seperti yang diumumkan Kerajaan Persekutuan Jumaat lalu. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal berkata, susulan keputusan itu, Sabah mengekalkan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP Tahap 4 yang akan berakhir pada 12 Mei. Dalam satu kenyataan hari ini, beliau berkata pendirian ini diambil bagi meneruskan usaha untuk membendung penularan pandemik COVID-19 dan memastikan rakyat tidak terdedah dengan jangkitan virus itu. Oleh itu, Datuk Seri Muhammad Syafiee menyeru rakyat untuk terus mematuhi PKP Tahap 4 yang sedang berkuat kuasa. 1 Mei lalu, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan kerajaan akan melaksanakan PKPB dengan sebahagian besar aktiviti ekonomi dan sosial dibenarkan mulai esok. Dengan itu, Sabah kekal dengan pelaksanaan PKP Tahap 4 yang akan berakhir 12 Mei ini. Selain Sabah, Kerajaan Sarawak turut memutuskan tidak akan melaksana PKPB. Kerajaan Kedah pula memutuskan untuk menangguhkan pelaksanaan PKPB sehingga syarat dan garis panduannya diperhalusi. Sehingga semalam 315 kes COVID-19 dilaporkan di Sabah dengan 252 kes yang sudah pulih. Kes kematian di negeri ini kekal dengan 4 kes. Pelbagai pihak termasuk Menteri Kabinet Negeri dan Ahli Parlimen menyokong keputusan diambil Kerajaan Sabah itu. Timbalan Ketua Menteri Datuk Christina Liew berkata adalah lebih baik mengambil langkah selamat daripada berdepan risiko penularan wabak COVID-19. Katanya Kerajaan Sabah mengambil keputusan itu setelah mempertimbangkan soal kesihatan dan keselamatan rakyat. Berikutan itu, beliau meminta orang ramai terus mematuhi PKP yang berkuat kuasa sehingga 12 Mei ini. Presiden APCO Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau berkata, kerajaan negeri telah mengambil keputusan yang tepat bagi memastikan usaha membendung penularan wabak COVID-19 selama ini tidak sia-sia dengan mengambil iktibar daripada perkembangan Hokkaido, Jepun yang terpaksa menghadapi gelombang kedua COVID-19 selepas mengambil keputusan menamatkan perintah berkurung lebih awal. Menteri Pembangunan Luar Bandar Sabah Datuk Ewan Benedict berkata, keputusan kerajaan negeri untuk tidak melaksanakan PKPB adalah wajar. Kerajaan negeri sentiasa prihatin dengan keselamatan rakyat jelata terutama melibatkan ancaman nyawa seperti pandemik COVID-19. Ahli Parlimen Kota Kinabalu merangkap Setiausaha DAP Sabah, Chan Fung Hin berkata, keputusan itu adalah demi kesihatan dan kesejahteraan rakyat Sabah. Ahli Parlimen Sandakan Vivian Wong berkata, rakyat mahu keadaan negara dipulihkan secara berperingkat, bukannya secara tergesa-gesa. Perancangan tidak menyeluruh berpotensi mengganggu sistem penjagaan kesihatan dan melemahkan usaha memerangi COVID-19. Semua agensi kerajaan persekutuan di Sabah masih tertakluk kepada Perintah Kawalan Pergerakan PKP selari dengan keputusan Kerajaan Sabah untuk tidak melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB esok. Setiausaha Persekutuan Sabah Datuk Samsuni Muhammad Noor berkata hanya agensi kritikal sahaja yang boleh beroperasi, contohnya Jabatan Pendaftaran Negara bagi memastikan perkhidmatan kepada rakyat tidak terjejas. Katanya jika ada agensi persekutuan lain yang perlu beroperasi, Ketua Jabatan akan memastikan setiap arahan prosedur operasi standard yang ditetapkan dipatuhi sepanjang masa. Susulan keputusan Kerajaan Sabah membenarkan pelajar yang baru pulang ke negeri ini dari Semenanjung Malaysia dan Sarawak untuk menjalani kuarantin di rumah, Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS mengingatkan pelajar berkenaan agar mematuhi arahan itu dengan sepenuhnya.
Pengarah Kesihatan Sabah, Datuk Dr. Christina Rundi berkata sebelum ini, cadangan menempatkan pelajar di pusat kuarantin selama 14 hari yang mendapat kritikan dibuat setelah mengambil kira pergerakan pelajar dalam jumlah yang besar ke kampung halaman kerana dikhawatiri ada yang membawa virus tanpa disedari. Namun keputusan telah dibuat untuk membenarkan pelajar menjalani kuarantin di rumah selepas sampel rongga hidung dan tekak diambil. Oleh itu, JKNS menyuruh kepada semua pelajar untuk mematuhi sepenuhnya arahan kuarantin di rumah dan menjalani semua prosedur ketat yang telah ditetapkan termasuk kawalan pergerakan. Datuk Dr. Christina berkata tanggungjawab JKNS adalah untuk menghalang penularan jangkitan COVID-19 kepada golongan berisiko. Kini usaha itu hanya bergantung kepada komitmen dan disiplin pelajar untuk menyempurnakan kuarantin di rumah dengan baik. Adalah menjadi tanggungjawab semua pelajar untuk melindungi ahli keluarga yang dikasihi. Semalam, Ketua Menteri memaklumkan kebenaran diberikan Kerajaan Sabah kepada pelajar yang baru pulang dari Semenanjung Malaysia dan Sarawak untuk menjalani kuarantin di rumah masing-masing bagi tempoh 14 hari dan dikecualikan daripada menjalani prosedur itu di pusat kuarantin. Bagaimanapun bagi pelajar yang bergejala, mereka akan ditempatkan di pusat kuarantin selama 14 hari tertakluk kepada penilaian dan rekomendasi JKNS. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Dr. Christina Rundi mengingatkan masyarakat bahawa perjuangan menentang COVID-19 belum selesai. Katanya jangkitan virus itu sudah berada dalam negara dan ramai yang sebenarnya telah dijangkiti namun tidak menunjukkan sebarang gejala dan ini memungkinkan penularan berlaku dalam masyarakat tanpa disedari. Katanya golongan yang berisiko dijangkiti COVID-19 adalah kanak-kanak, warga emas, wanita mengandung, mereka yang mempunyai penyakit kronik seperti diabetes, darah tinggi dan mereka yang mempunyai sistem imun yang lemah. Sehingga semalam 315 kes COVID-19 dilaporkan di Sabah dengan 252 kes yang sudah pulih. Manakala 4 kes kematian dilaporkan. Kes COVID-19 di Sabah semakin berkurangan. Hanya 44 kes masih dirawat di hospital termasuk 4 kes dirawat semula. Menteri Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Frankie pun berkata untuk hari ini hanya 1 kes baru COVID-19 dilaporkan menjadikan jumlah keseluruhan 316 kes di Sabah. Setelah 3 hari tiada kes positif COVID-19 dilaporkan, Sabah mencatatkan 1 kes baru di Kota Kinabalu menjadikan kes di daerah ini meningkat kepada 50. Sebanyak 16 kes yang pulih dilaporkan hari ini dengan bilangan kumulatif kes pulih adalah sebanyak 268 kes. Sehingga kini Tawau kekal mencatatkan kes tertinggi dengan 81 kes termasuk 10 kes aktif. Ia diikuti dengan Kota Kinabalu yang mempunyai 50 kes termasuk 12 kes aktif dan 1 kes dirawat semula. Seterusnya adalah Lahad Datu dengan 43 kes termasuk 2 kes aktif. Keperluan menghantar pelajar tajaan Yayasan Sabah ke luar negara tahun ini akan diteliti berikutan pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Pengarah Yayasan Sabah Datuk Jamalul Kiram Muhammad Zakaria berkata, perkara itu sukar diputuskan buat masa ini berdasarkan situasi semasa COVID-19. It's very difficult to say because pandemik ini kita tidak tahu bila akan stop. Even kalau kita tengok dalam keadaan report sekarang ini, walaupun kita buka MCO ke PKP ini, belum tahu bila. In fact, people are also advised not to travel around the world within this 1 or 2 years. So kita tengok macam mana keadaan. Jadi kami akan memantau setiap masa keadaan lah, tengok macam mana kalau akan masih lagi mengantar ke overseas. Sebabnya kalau tanya keadaan, kalau kita di tempat lain sama juga di Malaysia. Pasal pandemik ni the whole world. Beliau ditemui selepas menyambut ketibaan 85 pelajar tajaan Yayasan Sabah dari Semenanjung Malaysia dan 37 pelajar dari Sarawak di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu semalam. Datuk Jamalul berkata 84 daripada 310 pelajar Sabah yang berada di Mesir adalah pelajar tajaan Yayasan Sabah.
Ada di antara mereka pulang atas perbelanjaan sendiri, manakala perbelanjaan makan untuk pelajar yang kekal di negara itu ditanggung oleh kerajaan negeri dan Yayasan Sabah. Mesir, kita ada pegawai yang menjaga di sana dan ada asrama Yayasan Sabah sendiri di Mesir, di Kahira, dan keadaan mereka adalah terjaga. Dia updatekan saya almost every day lah. Pergerakan pulang pelajar Universiti Malaysia Sabah UMS akan bermula 5 Mei ini. Timbalan Naib Kansela Hal Ehwal Pelajar dan Alumni UMS Prof. Madya Dr. Ahmad Nordin berkata, pelajar akan dimaklumkan secara berperingkat dan senarai nama pelajar terlibat akan dimaklumkan melalui kolej-kolej kediaman. Katanya UMS sedang merangka dan mengatur penjadual pergerakan pelajar untuk pulang ke kampung masing-masing dengan mematuhi syarat-syarat ditetapkan Kerajaan Negeri dan Jabatan Kesihatan Negeri Sabah. Menurutnya, UMS sentiasa memberi keutamaan terhadap keselamatan dan kesihatan pelajar. Oleh itu, semua pelajar diharap dapat bersabar dan sentiasa peka terhadap perkembangan terkini pergerakan pelajar UMS pulang ke kampung halaman masing-masing yang akan dimaklumkan melalui laman rasmi Jabatan Hal Ehwal Pelajar UMS di Facebook, Twitter, Instagram dan WhatsApp. Sebarang persoalan berkaitan proses pergerakan pulang pelajar-pelajar ini boleh hubungi Jabatan Hal Ehwal Pelajar di talian 088 320 060. Parti Warisan Sabah bahagian Tawau membuat satu laporan polis berhubung penularan sebuah video menunjukkan seorang lelaki Pakistan mengucapkan terima kasih kepada pimpinan kerajaan selepas menerima bantuan. Laporan tersebut dibuat ketuanya Abdul Salim Ijal di Ibu Pejabat Polis Daerah Tawau bagi memberi penjelasan tentang perkara sebenar sebelum video berkenaan disalaherti oleh mana-mana pihak. Dalam laporannya, Abdul Salim menafikan bantuan RM1,000 yang diterima isteri lelaki tersebut, seorang rakyat Sabah adalah daripada Kerajaan Sabah. Sebaliknya, wang itu adalah bantuan Prihatin Nasional BPN yang disediakan Kerajaan Persekutuan. Menurut Abdul Salim, perkara sebenar iaitu bantuan diberikan oleh kerajaan negeri adalah berupa barangan makanan sahaja. Manakala wang sebanyak RM1,000 yang dimaksudkan adalah bantuan Prihatin Nasional di mana penerima bantuan daripada Kerajaan Persekutuan ini adalah isteri kepada warga Pakistan tersebut. Video berdurasi 59 saat itu menunjukkan lelaki berkenaan yang memperkenalkan diri sebagai Sadiq Shah menunjukkan beberapa jenis barangan makanan yang diberikan kerajaan negeri melalui isterinya. Lelaki tersebut mengucapkan terima kasih kepada Ketua Menteri, Pengarah Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat dan Ketua Bahagian Tawau atas sumbangan berkenaan dan turut mengakui menerima bantuan RM1,000. Bantuan RM1,000 tersebut adalah BPN yang disediakan Kerajaan Persekutuan kepada isi rumah rakyat Malaysia bagi kategori M40 yang terjejas akibat Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Barangan makanan pula adalah bantuan yang disediakan kerajaan negeri kepada semua isi rumah memerlukan di Sabah bagi meringankan beban mereka sepanjang tempoh PKP. Abdul Salim berkata beliau berharap laporan itu dapat memperbetulkan keadaan agar masyarakat tidak terkeliru dengan bantuan yang diberikan. Katanya laporan polis dibuat untuk memperbetulkan kenyataan yang tular di media sosial agar masyarakat di luar tidak keliru dengan bantuan yang diberikan oleh kerajaan negeri. Sementara itu, lelaki Pakistan terbabit dilihat turut hadir ketika membuat laporan untuk memberi penjelasan kepada pihak berkuasa. Sebuah kedai perabot di Pekan Dongongon, Penampang musnah dalam kebakaran kira-kira 5 petang tadi. Difahamkan sehingga 8 malam tadi, operasi memadam kebakaran masih dilakukan oleh aset dari Balai Bomba dan Penyelamat Penampang. Video dan gambar kebakaran itu tular di laman sosial. Kedai perabot berkenaan dilaporkan antara yang terbesar di daerah Penampang dan menjadi tumpuan orang ramai untuk membeli belah. Pusat Gerakan Operasi Bomba dan Penyelamat Sabah dijangka mengeluarkan kenyataan mengenai kebakaran itu malam ini sebaik kebakaran dapat dikawal. Saudara, bersedih untuk hal-hal besar itu perkara biasa. Bersyukur untuk hal-hal kecil
itu luar biasa. Stay safe. Saya Salvinus Saribut.